Boleh dengar suara? Boleh. 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 Ya, dia masuk pada raweh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula kita punya kelas malam ni dengan kitab Al-Fatihah. Jelas tak suara? Okey, jelas. Jelas. Okay je. Recording tak? Ada record kan? Nampak record tak? Nampak. Okay, so hari ni kita nak masuk satu topik. Topik di mana kita nak tahu dekat mana supply dengan demand zone. So supply dengan demand zone ni kita boleh jadikan sebagai tempat untuk kita collect any stock untuk sebelum dia rebound lah. Okay. So kita boleh predict dekat mana harga akan jatuh, dekat mana harga akan rebound, dekat mana harga akan stop, maksudnya harga dekat resistance, okay, based on supply dengan demand zone. Okay. Okay, kalau siapa-siapa yang masih ingat tentang apa supply dengan demand konsep ni, saya pernah cerita law of supply and demand. Okay, so law of supply and demand ni first kali yang kita akan tahu ialah increase in supply will make the price okay, ni first. Bila supply banyak ataupun orang panggil production ataupun penjualan banyak, so harga akan jatuh lah. And then yang kedua ialah increase in demand will make price go higher. So increase in demand ataupun semakin tinggi permintaan untuk sesuatu counter, okay, ataupun sesuatu harga akan menyebabkan harga tu naik lah. Sebagai contoh konsep yang saya dah explain tentang mask lah, ingat masih ingat tentang mask
harga glove semua tu, ingat tak? Ingat je. So increase in supply will make the price going down. So and vice versa lah, increase in demand will make the price go higher. And then satu lagi, law yang ketiga ialah the market will react based on supply and demand to achieve equilibrium. Okay. So after demand dengan supply ni terjadi, maksudnya permintaan yang banyak, demand yang banyak kan. Sampai satu masa market dia akan react tau. Dia akan sampai satu tahap di mana harga tak bergerak. Sebab apa? Sebab waktu tu market dah jumpa satu titik di mana supply dengan demand ni sama. Okay, permintaan banyak dan supplier pun banyak. Okay, so harga akan jadi equilibrium ataupun kita panggil harga akan sideways. Okay, price will sideways. And then yang keempat, okay, ni kita panggil external factor. External factor ni contohnya political, okay, economic issues. So external factor ni dia akan menyebabkan demand dan supply tu akan terjadi, maksudnya imbalance. Okay, ini akan menyebabkan imbalance of supply and demand. So ni konsep yang paling asas, yang paling basic yang perlu kita faham lah tentang supply and demand. Okay, ni law of supply and demand. Then after kita faham ni, baru kita akan faham dan kita akan tahu dekat mana harga tu akan rebound, dekat mana harga akan retrace. Okay, so satu lagi yang kena tahu ialah zone tu sendiri. Okay, jika supply zone ni, maksud dia harga zone di bawah harga semasa. Di atas harga semasa. Okay, maksudnya contoh harga semasa RM1, okay. Contoh harga semasa RM1. So supply zone ni dia range of price, okay. Dia range of price. Dia bukannya exact price, dia range of price. So harga semasa RM1. So supply zone boleh jadi RM1.50 ke RM2. Okay. Ni supply zone. Okay, sebaliknya demand zone iaitu range of price. Harga zone berada di bawah harga semasa. Okay. So contoh kita bagi contoh. Contoh harga semasa RM1 and demand zone akan RM0.9 ke, ni contoh 0.91. Okay. So dengan kata lain, kita boleh juga anggap ini adalah sebagai kawasan supply zone. Maksudnya kawasan apa? Resistant ke kawasan support?
supply zone ni? Resistance. Okay, so kat sini adalah resistance. Resistance zones. Okay, kita panggil resistance zone. And then kat sini adalah support zone. Okay, so dah faham semua ni. And then kita terus kepada pattern chart. Pattern. Size. Ni dah ambil nota boleh? Ni dah ada dah. Kita boleh lah. Ni kita screenshot dulu, kita post kat group lah. Okay. Okay. And then sekarang ni kita nak tahu pattern candlestick. Maksudnya dekat mana kita nak determine, dekat mana kawasan supply dan dekat mana kawasan demand. And then sebelum tu kita kena tahu apa market cycle ataupun pattern market ni, contohnya macam ni kan. Market naik. Okay. Market naik. Betul So sampai satu masa market akan sideways. Then market sideways. Then sideways ni maksudnya apa? Maksudnya market tu dah capai tahap equilibrium. Okay. Dan pada satu ketika ada satu masa market ni akan jadi imbalance. So dia akan break the resistance. So dekat sini kita panggil base. Okay. Area sini kita panggil area base. Okay. Juga waktu market jatuh. Okay. Market jatuh. Then market sideways, betul Market sideways. Dan dia break kat sini. So kat sini adalah kawasan base. Kita panggil kawasan base. Ataupun kawasan equilibrium of supply and demand. Okay. So kita kena kenal yang mana kita kena detect dekat mana base ni berlaku. Yang tu yang penting untuk kita determine dekat mana kawasan supply dan dekat mana kawasan demand. So kita kena mahir dekat mana kita nak cari base ni, kawasan sideways ni. So apa sebab kawasan sideways ni lah akan menentukan dekat mana harga rebound, okay, ataupun harga retrace. Kalau kita zoom ataupun kita luaskan lagi kita punya kita punya cara kita pandang market ni, contohnya macam ni overall. Sorry. Okay, market naik dan dia sideways, break the resistance, okay, ataupun break the base. So dia akan jatuh. So kawasan base ni, base yang lama ni, base yang lama ni akan jadi, okay, tempat mana? Akan jadi zone apa kat sini? Ni zone apa panggil? Mana? Ni supply ke demand zone? Demand. Okay, demand zone. So kita expect harga akan rebound, okay? Kita expect harga akan rebound kat sini. Sampailah harga dapat break demand zone ni. So demand zone ni next akan jadi apa? Supply zone Dia akan jadi supply zone. So zone ni dia akan sentiasa valid. Okay, dia akan sentiasa valid. Okay, so base kita nak tahu dia ada jenis-jenis dia. So kita nak tahu base equilibrium zone. Okay, dia ada dua. Satu kita panggil continuation pattern.
Tadi kau tak payah beli lagi. Beli pula. Okay, satu lagi. Kita panggil. Kalau 5 tu free ni tak? Mak Ikram, matikan mic. Okay, kita panggil. Satu lagi kita panggil reversal pattern. Okay, kalau itu panggil reversal pattern. And then kita fokus pada continuation pattern first. So continuation pattern ni dia ada terbagi kepada dua. First kali ialah rally, base, rally. Okay. Second kita ada drop, base, drop. Ya, apa faham? Siapa faham? Rally, base, rally, drop, base, drop ni. Siapa faham? Maksud dia? Tak faham. Tak pernah dengar pun. Okay, maksud dia macam ni Rally ni maksudnya harga naik. Okay. Harga naik. Dia buat base. Dan dia rally balik. Drop maksudnya harga drop. Dan dia buat base. Dan dia drop. Okay. So kat sini dia punya base. Kat sini dia punya base. So kita nak detect dekat mana pattern ni. Dekat chart kita nak detect. So reversal pattern ada dua juga. Satu ialah rally base drop. Okay. Satu lagi base drop rally. Okay, kalau based on chart, okay, kita akan nampak rally. Okay, rally. Ni reversal pattern So dia akan buat base kat sini ataupun sideway dan dia akan reverse. Sama juga kat sini. Okay, dia base, dia apa, drop base rally, kat sini drop base rally. Okay. Drop base rally. So bila kita kena detect pattern yang ni, pattern ni. So dia drop dan dia buat base ataupun sideway dan dia naik ke atas, dia buat rally. Okay. So dekat sini dia punya base. Okay. So 3 pattern ni apa maksud kalau macam contoh dia, contoh kat sini kan. Contoh harga naik, terus harga naik. And then pada sampai satu tahap. Okay, sampai satu tahap dia akan apa orang panggil? Sekejap tak dengar. Testing dengar Okay, harga naik. Okay, harga naik. Maksudnya apa? Ramai maksudnya demand lagi banyak ada supply. Okay, pada sampai satu masa supply dengan demand ni dah sama. Maksudnya production of glove pun dah start banyak. Okay, permintaan pun dah banyak. Dia sama. Dia sampai satu tahap permintaan glove tu dah production ada tapi permintaan tu makin banyak. Lagi banyak kan. So harga akan keep on increasing. So dia akan break. So kat sini kita panggil imbalance. Okay. So dekat area sini kita panggil so sini lah base. Okay. Kita kecilkan sikit. Okay, sini kita panggil base. Dan kita dekat sini adalah imbalance imbalance of supply and demand. So sama je. Sini adalah base, sini dah bila dia dah break, itu dah berlaku imbalance. Okay. Sini rally and then dia base dan dia berlaku imbalance. Sama juga. So macam mana kita nak detect dekat sini based on candlestick pattern. Yang tu kita nak tahu.
Ni based on secara general lah, maksudnya overall price movement ataupun candlestick. So based on candlestick kita boleh tahu dia ada 4 pattern. Okay. First kali kita nak tahu pattern rally base rally ataupun continuation pattern. Okay. So first kali adalah kita nak tahu rally base rally ataupun kalau nak senang kita panggil RBR, short form RBR. So rally base rally ni dia punya candle dia macam ni. Okay. Satu candle. And then ada satu lagi candle. Okay. Dan satu lagi rally base rally. Okay. So kat sini dia. So kalau dekat chart kita boleh nampak ni color hijau. Ni color hijau. Dekat sini candle ni mestilah color merah. Okey. Barulah kita boleh katakan ini adalah rally base rally. Okey, ni adalah rally base rally. So dekat mana dia punya base? Dia punya base dekat sini. So ni dia punya base. Base ni kita tanda daripada candle ke candle So dekat sini dia punya base. Boleh nampak ni adalah rally base rally. Ataupun kita panggil RBR. Okay, and then next candle drop base drop. Sama juga. Drop base drop. Dia drop. Alamak. Okay, dia drop. And then base, then dia drop. Okay. And then color, mestilah ni, this one adalah color merah. Hai. Color merah, and this one color hijau. So, yang kita nak tanda ialah kat sini ni dia punya zone. So bila kita tanda macam ni, kita akan dapat range of price. Okay. So bila kita dapat range of price ni, yang tu best, maksudnya okay untuk kita collect. Okay. Contoh kalau macam ni kan, contoh bila kita dah detect dekat mana kawasan zone. So kita tengok dekat harga semasa dekat mana. Kalau harga semasa dekat atas, maksudnya ni adalah demand zone. So contoh bila mana harga naik, okay, harga naik. So bila dia rebound ataupun bila dia retrace, dekat sini ada tempat dia retrace. Okay, dekat sini dia dapat retrace. Kadang-kadang dia bila sampai dekat sini dia akan terus rebound. Okay, dia akan terus, ataupun dia boleh masuk dulu dekat kawasan demand zone ni. Okay, dia rebound. Okay, ataupun sampai dekat base ni, sampai dekat bawah ni dia akan rebound. So ni adalah range of price kita untuk kita collect. So dekat mana kita nak cut loss? Okay, kita cut loss dekat sini. Kat bawah ni. That's why kita ada zone of price ni. Senang untuk kita buat trading plan kita. Faham Okay, ni adalah rally base rally. Ni adalah drop base drop. So define as rally base rally. Ini adalah drop base
Sekejap, yang ni guna untuk short term ke long term maksudnya? Dia terpakai untuk Intraday. semua time frame. Okey. 1 week boleh, 1 day boleh, okey. Okay. Dia semakin kuat ataupun semakin besar time frame tu semakin kuat lah dia punya zone tu. Okey. Biasanya saya tengok dekat 1 day ataupun 4 hour ataupun 1 hour punya chart. Untuk kita tengok. Sebab kadang-kadang bila kita buka chart 1 hour, kita tak nampak sangat pattern of candlestick tu. Maksudnya kita akan nampak banyak sangat sikat kan. Sikat-sikat sebab dia sideway. Dan kita buka time frame yang lagi besar untuk kita lagi jelas nampak. Okay. That rally base drop ni. So pattern tu akan rally. Okay. So dia akan rally. Then base rally base satu lagi kena hijau. Okay, satu lagi kena hijau. Satu dan drop maksudnya drop tu dia akan break candle hijau ni. Faham tak? Maksudnya dia akan break this candle. Maksudnya dia akan jadi candle color merah. Okay. Syarat untuk base ni valid, mestilah candle ni dia tak lebih daripada 3 candle untuk dia break ni. Faham tak maksudnya macam mana? Maksudnya, contoh ni rally base drop. Okay, ni adalah reversal pattern. Okay, ingat reversal pattern. So kat sini adalah kali hijau. Kali hijau. Ni kali hijau. Okay. Dan kat sini adalah kali merah. Okay. Syarat untuk base ni valid, mestilah candle untuk break dia punya base ni tak lebih daripada 3 candle. Okay. Ni contoh satu candle. Okay. Contoh lain, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi okay, ni adalah candle, satu candle. Okay. Ni satu candle base, rally base. Okay. Dan dia bila dia drop, okay, bila candle merah tu ni, contoh kan, ni tiba dia tak break lagi kan. Tak break lagi. Ni candle keempat pun dia tak break lagi. Okay. Candle kelima baru dia break. Baru dia break yang ni. Maksudnya base ni dah tak valid. Okay. Base ni dah tak valid. So syarat dia mestilah candle ni tak lebih daripada 3 untuk dia break base ke atas ni. Faham tak? Jad, kalau ada week kan, kita kena include ke? Dia base tu memang kena include dia punya echo tu. Kena include echo sekali lah. Include punya echo sekali. So dekat sini dia punya range of price dekat sini. Okay, ni dia punya tempat untuk dia rebound. Okay, so this one kita panggil RBD rally base drop. Then kalau drop base rally, betul. Ya. Yang untuk 3 candle tu untuk rally, reversal je ke ataupun untuk semua? Terpakai untuk semua, terpakai untuk semua. Terpakai untuk semua base. Okay, terpakai untuk semua base. Lepas ni kita tengok contoh dekat chart. Okay, untuk drop base rally pula, okay, dia candle drop, dan dia drop lagi. Sebab ni adalah reversal pattern kan, dia drop lagi. Okay, next candle tu mestilah dia break this candle. Okay, dia break macam tu. Okay, barulah candle ni valid. Okay, macam tu. So ni candle merah. Ni candle hijau. So dekat dia punya zone adalah dekat area sini. Okay. Faham kat sini? Faham tak pattern dia ni macam mana? So kena kenali 4 ni je. 4 pattern ni je. Ini adalah drop, base, rally.
Faham So kita screenshot. Okay. Boleh faham tak pattern ni? Faham. Okay. Tambah satu lagi syarat. Biasa je kan, kalau range harga tu berapa lah? Macam mana? Dia punya range sideway tu. Range sideway ni dia Ada banyak tak? tengok kepada time frame. Kadang-kadang kalau time frame, contoh macam harga terlalu spike. Okay. Harga terlalu spike. And then ada satu candle tu dia memang jatuh gila kan. Jatuh gila kan. So sebenarnya candle tu valid. Okay, valid. Tapi dia punya zone tu terlalu besar. Sebab apa? Kalau ikutkan, memang dekat situ adalah kita dah capai equilibrium. Tapi mungkin ada news ke apa menyebabkan imbalance tu. That's why dia dah cancel out everything. Okay. Aku faham. Cuma kalau kita masuk dekat sideway ni, kadang-kadang kalau price zone dia macam terlampau besar, contohnya kalau kita masuk kan, dia turun lebih daripada 10 atau 15% dekat harga tu, goyang juga kalau nak hold. Faham. Sebab tu, kalau kita tengok, kita kena pilih juga. Sebab memang kalau kita buka chart, memang akan nampak banyak pattern macam ni. That's why kita kena pandai pilih. Sebab, okay, kita buka dekat chart lah Okay. Contoh, kita ambil satu counter lah front ke end. Okay, contoh kat sini Dekat sini, okay. Ni adalah 1 year 1 day. Okay, 1 year 1 day ni kita tengok Contoh, okay, ni adalah reversal pattern. So dia kita panggil drop, dia buat base, then rally. So kita boleh tanda kat sini. Okay, ni dia punya zone. Okay. And then kalau macam kita nak, untuk kita trade, kita tak jangan tengok ke kiri sangat. Faham tak? Maksudnya kita bila setiap kali kita trade, kita kena tengok kiri sebab kita nak tentukan dekat mana dia punya support, resistance zone semua tu. Tapi jangan tengok terlalu kiri. Faham tak maksudnya jangan tengok terlalu kiri ni apa maksud dia? Okay, kita tengok dekat for 1 hour Okay, nampak tak ni? Dia drop Dia drop, then dia buat base. Lepas tu dia apa? Ni rally. So ni adalah pattern drop base rally. Okay. Ni adalah drop base. Okay, drop base rally. Kat sini Nampak? Bila kita tanda, dia punya price zone tu memang strong. Okay. Nampak? Dia test. So contoh macam kita ni, contoh macam kita sekarang trade dekat sini betul tak? Okay, sekarang ni kita trade kat sini Ni time frame for hour 1 month Okay, contoh kita trade kat sini. So kita tengoklah price zone yang dekat dengan area sini. Faham tak? Contoh macam kat sini ni adalah, kalau contoh macam kita tak nampak, kita boleh zoom out lagi. For 3 months contoh. Kita tengok dekat mana price zone yang terdekat yang kita boleh ambil. Okay, ni tak valid. Ni kita tak nampak sangat. Ni dia jatuh. Nampak? Dia jatuh. Dia buat base. Dia jatuh. Maksud ni adalah tak valid Sebab apa? Sebab untuk base ni valid, dia kena candle merah ni perlu jatuh, break this one. So this one tak valid. So untuk kita tengok, okay, maksudnya ni adalah continuation pattern. Faham tak? Aku masuk continuation pattern. Dia naik. Okay. Dia buat base. Dan base ni dia dah di break oleh 3 candle. 1, 2, 3. Faham tak? Tanda Ni kita boleh ambil. Okay. So that's why saya cakap, semakin besar time frame, semakin besar dia punya price zone tu. Sebab satu candle tu, kadang-kadang dia akan spike banyak.
That's why kita boleh tengok juga dekat 4 hour, kita boleh tengok dekat 1 hour. Untuk short term kita boleh tengok dekat 1 hour. Okay, kita tengok lagi this one rally base tapi dia tak valid. Okay. So kita tengok kat sebelah sini. Nampak ni? Rally dekat sini dia drop. Betul tak? Maksudnya ni kita punya base. Kita boleh ambil base kat sini. Okay. Kita boleh ambil base kat sini. So price range price dia tak banyak sangat. 37 sen hingga 374, 373. So apa? 3 bit kan? Betul tak? So dia punya price zone tu tak besar sangat. So apa? Sebab dia time frame 1 hour. Okay, kita ambil contoh lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak tengok selalu kiri. Maksudnya kata ada kita tengok ambil dekat base dengan kat sini. Maksudnya kita trade kat sini. Okay, kita trade kat sini. Kita cuma tengok kiri ni je. Kita nak tengok dekat mana harga zone yang kita boleh ambil. Okay, sebagai contoh lain, kita ambil HWGB. Ni kalau pakai untuk tangkap pisau, ni. Dia tangkap pisau ataupun mana-mana apa, ni tak semestinya tangkap pisau. Tangkap pisau one of the ni lah. Tapi kalau macam kita nak tengok juga dekat apa kawasan, contoh macam bila kita buka chart, okay? Bila kita buka volume masuk kan, bila volume masuk, and then kita nampak bila kita lukis-lukis, oh bila ni dekat apa zone demand. Faham tak? Maksudnya tu akan menguatkan lagi kita punya decision untuk kita masuk. So bila kita dah dapat zone tu, kita tahu dekat mana kita nak cut loss, dekat mana kita nak take profit kan. Okay, contoh macam ni kita cari dekat mana dia punya, ni tak nampak sangat. Buka 3 months. 3 months. Okay, nampak ni rally, base, drop. Nampak? Base ni dia dah di break oleh tak sampai 3 candle, tak lebih daripada 3 candle. So kita boleh tanda kat sini. So dekat sini adalah harga resistance. Kawasan ni dia kena break kat sini baru dia akan naik lebih. Contoh macam dekat sini nampak tak dia ni nampak ni. Alamak. Kita kena pandai pilih. Okey, nampak ni dekat sini drop. Dia drop. Satu lagi dia buat base. Lepas tu base ni dia dah break oleh satu candle. So dekat sini adalah demand zone yang baru. So contoh macam dekat sini. Okay, rally base tapi dia tak valid. Sebab apa? Kenapa dia tak valid yang kat sini? Sebab dia tak break. Nampak ni? Dia tak break pun. Dia kena, kalau nak jadi continuation pattern, dia kena at least satu candle break kat atas ni. Okay? Contoh macam kita nak ambil satu continuation pattern kat sini ada tak continuation pattern? Kat sini tak ada. Kita buka one day. Ni kena banyak practice kena banyak tengok chart. Ni pun tak valid. Okay, tak valid. Okay. Kita jumpa satu ni adalah pattern untuk nampak ni. Ni adalah continuation pattern. Kita delete semua. Ni continuation pattern. Dari sini rally, dia buat base and then dia break dia punya base tu. Okay, kat sini adalah kawasan demand zone lah kat sini. Okay, so dekat sini, range ni daripada 072 hingga 0 berapa? 77 ni, okay, dia akan sideways. So, contohlah harga masuk dekat, contohlah harga sekarang main HWGB ni kan, main dekat area apa? Area 0.72, sekarang ni harga 76 kan. So, untuk kita buat trading plan, kita boleh clear sikit-sikit kat sini. Okay, so kita punya cut loss dekat mana? Cut loss dekat sini.
Ni pandai-pandai kita cut loss. So kalau contohnya macam candle close kat area sini ke apa kan, so kita cut loss. Sebab apa? Sebab kita dah determine dekat mana harga untuk collection ataupun zone of demand. Okay? Faham tak? So kita ambil contoh counter lain. Zone-zone ni kita boleh support kita punya decision untuk kita buat. Contohlah volume masuk banyak. Okay? Volume masuk banyak. So kita boleh masuk dekat area of demand tu. Contoh counter Dufu. Jad, Ya. benda ni kalau nak jadi dia kena tengok volume berapa tak? Tak ya, Nak confirmation volume tu mestilah ni. Yang ni adalah macam kita boleh anggap sebagai support resistance lah. Okay. Sebab tu saya cakap kena gabungkan dengan semua apa yang saya ajar tu. Kita kena sediakan satu chart yang kosong. Maksudnya satu chart kosong, tak ada price zone, tak ada apa. Just kita nak tengok dekat mana harga supply dengan demand tu je. Contoh lain tengok Meridian. Okay. Jadi itulah conclusion saya. Mungkin saya minta kita ada mungkin ada tak saya. Okay, contoh ni kita delete semua. Sebab apa? Sebab kita nak tengok chart kosong. Okay. Okay, ni Meridian kita buka one day untuk kita nampak. One day lagi bagus. Okay, kita cari okay, hari ke sini nampak ni adalah continuation pattern. Okay. Dia rally, dia buat base dan dia break. So, sini kita boleh tanda. Kita boleh tanda siap-siap. In case lah kalau dia jatuh kat sini, kita boleh collect. Okay. So, nampak price range dia tak banyak. 33, 36. So, kita nak elakkan zone yang terlalu besar. So, zone yang terlalu besar kita tak nak. Okay, contoh macam kat sini. Contoh Jad. Ya. Nak tanya. Kalau macam kita buat continuation pattern ni kan, maksudnya support punya apa? Support punya range kan? Kalau dia break dia punya trend line apa? Bawah tu dia kira rally ke? Trend line macam mana? Trend line mana? Trend line, overall trend line ni ke? Sebab kalau break trend line dia dah jadi macam tak cantik. Macam ni contoh Cuba try tarik. Trend line apa? Trend line apa, trend line ke apa? Lower trend line. Faham tak? Contoh kalau dia jatuh bawah sikit, kita buat yang cantik itulah yang tu. Okey. Kalau jatuh dekat dengan yang warna biru tu, break dia resistance ni Okey. Sebab tu kita kena zone ni adalah sebagai supported kita. Okey, contoh sebab biasanya memang saya jarang pakai trend line ni. Saya akan pakai banyak price zone dengan support zone of demand ni. Faham? Contoh lah kita makan masuk dekat kita punya price zone Pengalaman kita lalui pengalaman sangat mahal. Okay. So sebab apa? Bila kita nampak zone-zone macam ni, so kita tak cepat untuk kita cut loss, faham tak? Contoh macam dia dah break 37 sen ni, faham tak? So bila dia break 37 sen ni, bila contohlah kita akan nampak apa? Kita akan nampak dekat sini pernah terjadi equilibrium, maksudnya pernah terjadi satu zone di mana harga price tu static. So contoh kita tempat ni kalau dekat one day kita tak nampak dia sideways. Sebab apa? Sebab dia ada satu candle, ada satu one day. Kalau kita zoom, okay, 15 minit contoh ambil 1 hour lah kalau cantik sikit sebab nampak sikit kan dia. Cuma 30 minit Nampak? Kita akan nampak dekat sini adalah harga sideways. Nampak? So bila harga sideways maksudnya ada something yang market dia cuba untuk react, untuk stabilkan harga tu. So contohlah kalau macam kita cut loss kat sini, kita cut loss dekat harga 37 sen ni, tiba harga akan rebound. So apa sebab nampak kat sini adalah supply zone. Nampak supply zone kat sini, demand zone kat sini. That's why zone-zone yang kita buat ni adalah untuk support kita punya decision. Okay. Contohlah macam kita nak ambil trend line sebagai support, still boleh. Still boleh. Maksudnya
bila kita nampak dia dah break color biru zone tu kan, then dia break lagi trend line, memang menguatkan lagi kita bahawa counter ni akan jatuh banyak lah. Macam tu. Kalau kita, Jad, kalau kita tengok weekly, cuba buka Meridian weekly jap. Nak tengok dia punya candle. So dia jadi macam tu. Betul. Dia sebab apa? Sebab kita tak nampak. Untuk that's why kalau macam kita nak dekat 1 week ni, dia punya zone tu akan jadi lagi besar. Faham? So that's why macam untuk kita punya short term trader, kita just pakai time frame kecil lah. That's why saya selalu tengok 1 hour. Kalau 1 hour tak jelas, saya akan start dengan 1 jam. 1 jam ni macam kita tak nampak sangat dia punya pattern. So buka pada 4 hour. So bila 4 hour dah okay, so stop lah sampai situ. Maksudnya tak dah. Kita nak buka sampai 1 day. Tapi still bila nampak bila macam 4 hour ni pun kita tak nampak lagi dekat mana zone yang terdekat. Maksudnya dekat sebelah kiri yang terdekat untuk kita lukis. Kita buka yang besar. So sebab kalau kita buka yang jenis time frame lagi kecil, dia punya demand zone dia makin berkurang. Dia akan contoh macam buka 5 minit ni. 5 minit memang susah untuk kita lukis. Kita tak nampak, nampak tak? Kita tak nampak. That's why kita kena buka at least 1 hour. 1 hour dah okay. Okay, ni salah satu cara untuk orang trade naked chart tau. Faham? Kan biasa macam orang dulu kan, dia mana pakai benda-benda macam ni. Indicator semua ni, just tengok macam ni je. Tu yang dia orang pakai supply and demand punya teknik. So supply and demand macam ni lah, macam mana dia orang determine dekat mana zone-zone. Okay. Tapi sekarang kalau kita tengok Meridian ni, dia punya supply demand ni daripada 38 40 sen kan? 410 lah, 420. Kat sini. Kat sini nampak dia drop. Kat sini betul. Kat sini pun dia masih dalam range price lagi. Kalau tengok Kalau nak tengok yang terdekat, kita ambil kat sini. Nampak ni, dia dia continuation pattern. Dia naik, lepas tu dia buat drop, dia buat base, lepas tu dia break. So kita boleh tengok kat sini, dari sini. Faham? Cuma yang dekat yang latest tu dia tak break lagi lah untuk kita katakan dia valid demand zone kan? Betul. Okay. Contoh macam kat sini kan. Contoh macam akan terjadi reversal pattern. Dia kena break dulu. Candle ni kena close kat atas ni. Dekat atas zone ni. Okay. Mungkin dalam ni 1 day kan. Mungkin dalam 2-3 hari. Bila dia naik. Contohlah dia jatuh balik dekat harga sini. That's why kita tempat untuk kita decide lah. Dekat range 38-39 ni. Contoh. Untuk collect lah. Sebab dia punya demand zone dia dah valid lah kan. Sebab dia dah break. Okay. Faham. Ini salah satu cara untuk kita tengok naked chart lah macam mana. That's why contoh kalau macam bila kita gabung dengan volume semua. Ya? Dia tanya kenapa tak boleh lebih daripada 3 candle. Apa maksudnya? Maksudnya lebih 3 candle. Dia imbalance tu tak terlalu kuat untuk dia break. Maksudnya dia kena ambil masa yang banyak. Faham tak? Contoh macam bila base tu dia dah break dia dah breakkan dengan just 1-2 candle je. Maksudnya base tu dah tak kuat. Tak kuat ni maksudnya momentum ataupun perbezaan antara seller dengan buyer tu tak kuat maknanya. Faham tak? Faham tak maksudnya kat situ? Kalau dia ambil masa lama tu. Dia ambil masa lama untuk break tu. Maksudnya base tu tak kuat. Sebab apa? Sebab kita kalau boleh kita nak sesuatu momentum tau, momentum. So bila dia break, bila dia break dengan laju, maksudnya ada lagi yang buyer-buyer yang tertinggal. Maksudnya dia punya sell queue tu tak lekat. Maksudnya dia tak habis sapu, faham tak? So bila price kembali balik dekat harga tu, ada baki. Maksudnya ada lagi saki-saki baki yang orang yang tak lekat dia punya sell queue ataupun buy queue. Sebab contoh macam ni kan. Contoh macam kat sini kan. Dekat sini. Ni kena apa panggil? Kena fikir ni sikit. Dia punya supply dengan demand zone ni. Contoh kat sini kan. Dekat sini rally. So kat sini dia punya base. Faham tak? So dekat base ni adalah dia punya sell queue dengan buy queue lebih kurang. Okay.
So bila ada satu candle yang menyebabkan buyer lagi banyak daripada seller, so disapu habis. Maksudnya ada lagi yang tertinggal, yang buyer maksudnya ada lagi seller yang tertinggal, maksudnya yang tak, dia punya queue tak lekat. Tapi bila contoh macam dia ambil masa yang banyak, okey, dia macam ambil sapu sikit, okey, dia buang sikit, sapu sikit. So dekat sini dah terbatal dia punya equilibrium tu. Faham. Maksudnya macam itulah maksudnya. Maksudnya dia tak kuat. Tu secara secara macam teori lah. Teori daripada base law of supply and demand ni. Dia kena lebih 3 candle. So kalau macam dia tak boleh lebih 3 candle. So kalau macam candle tu dah lebih banyak, contoh macam ni kan. Dia stabil lah kat situ dia macam Contoh macam ada momentum. Contoh macam ni nampak macam ni tau. Rally, lepas tu dia habis, lepas tu nampak dia relax dulu, dia tak break lagi, nampak? Dia break, lepas tu dia tutup balik, lepas tu dia jatuh. Faham tak? So base macam ni kita tak nak. Kita tak nak. So kalau boleh kita nak base yang betul-betul strong untuk kita tengok dia rebound ataupun dia retrace. Okay? Ni kena banyak practice, kena banyak lukis. Sediakan satu chart yang kosong, maksudnya tak ada apa-apa indikator ataupun apa yang nampak serabut. Sebab kita just nak tahu Prince Rise ni. Okay, contoh kat sini adalah 3436. So dalam pada otak kita, meridian ni contohlah kalau jatuh tak ada volume ke apa, still kena gabung. Jatuh tanpa volume ke apa, dekat price ni yang kita nak collect. Okay, contoh macam WGB tu kan. Lagi best contoh macam market sekarang. Market sekarang jatuh kan. So bila market jatuh, kita tengok counter-counter yang high volume. Okay. Bila high volume tapi dia jatuh, dekat situ kita nak tadah dekat mana price yang kita boleh tadah. Contoh macam candle kat sini, base kat sini. Ni dah tak valid ni. Tak valid sebab dia dah banyak lama sangat ambil masa untuk dia break dia punya base tu. HWGB kita buka 1 year. Kat sini sorry. Ni dah tengok tadi kan. Ni dia punya zone. Ada counter yang nak tengok tak? FPG group. Ni saya rasa saya tak ambil zone yang time frame kecil ni, tengok 1 hour. Nampak ni macam 1 hour ni kita nak tengok pun tak sedap. Sebab dia banyak sikat, betul tak? So kita buka dekat time frame yang lagi besar. Contoh 4 hour pun sama. Kita buka kat 1 day. 1 day, 1 year. Okay. So kita akan nampak lagi jelas lah. Contoh dekat sini. Okay. Kita start with reversal pattern. Kat sini rally, drop, base dan dia break. So kat sini adalah valid. Valid. So dia punya price range daripada 37 sampai ni. Di sini. Ni time frame yang besar lah, 1 day. So dia punya price zone besar. Contoh kalau macam kita nak cari price zone yang lagi kecil, kita boleh tarik kat sini, nampak ni. Kat sini kita ada satu continuation pattern. Zone kat sini. So let's say lah kita trade kan. Kita trade kat sini kan. Sebelum ni benda ni tak jadi lagi. Benda ni kita tak jadi. Kita dah tanda siap-siap. Nampak tak? Dekat sini pun kita dah boleh buat profit. Okay. Tapi kat sini mungkin kita dah cut loss juga kat sini sebab dia dah break kan. Tapi kalau kita nampak dia punya zone ni memang kuat. Nampaknya dia rebound. Okay. Kat sini pun dia rebound. So kat sini adalah zone yang kuat. Okay. Kita tengok lagi. Dia ada zone drop, rally, base drop. Tengok sini ni pun zone yang supply zone yang kuat untuk ni.
That's why FPG ni macam dia kena break kat sini. Dia kena break besar ni. Maksudnya kita buka 3 months lah. Okay, kat sini ada satu continuation pattern kat sini. Kita boleh lukis. So kat sini sebagai kita punya zone support. Okay. Makin banyak kita lukis, makin banyak kita akan nampak. Oh betul lah, zone ni adalah akan jadi zone-zone yang bila dia test dia akan naik. Bila dia test dia akan naik. So makin banyak kita buat, makin banyak kita akan nampak. Contoh counter lain lah. Counter apa? G-Tronic. HLT. Warna yellow. Okay, kat sini kat sini ada satu rally base drop. So kat sini ada satu zone. Okay, kat sini ada satu supply zone. So selagi mana dia tak break kat sini, selagi itulah dia akan sideways je, dia akan tak dapat pergi jauh. So kalau untuk kita cari dekat mana harga, contoh macam kita sekarang ni harga HLT kat sini kan. So kita dekat mana kita nak cari dia punya apa support yang terdekat ataupun zone yang terdekat, kita zoom. Okay. Okay, kat sini ada satu. Okay. Kat sini ada satu zone. Contoh kalau kita macam nak tunggu harga ni jatuh RM1.20 jauh, betul tak? Jauh. So kita boleh kecilkan jadi 1 hour. Kita tengok dekat mana yang terdekat. Okay, sini harga sekarang kat sini. So kita boleh kita cari price ataupun zone yang dekat area di sini. This one drop base lagi. Okay. Contoh kita lukis kat sini. Okay, this one drop base drop. Okay, kat sini ada satu zone. Okay, let's say harga sekarang ni betul lah. Harga sekarang ni harga dekat bawah dekat zone ni kan, betul tak? So contohlah kita nak tengok dekat mana harga ni akan jatuh, kita boleh cari dekat bawah lagi. Contohnya dekat base drop. Okay, kat sini ada satu. Valid sebab dia dah break. Okay. So HLT ni contohlah kalau dia jatuh dekat area 155 157 ni, maksudnya okey kita nampak ada zone ataupun ada demand zone kat situ. So menguatkan lagi kita punya decision. Okey, kalau jatuh kat sini aku boleh collect. Faham tak? Tak adalah kita letak satu price je. Contoh macam kalau kita letak dekat horizontal support, contoh macam ni kan. Contoh macam ni, kita akan dapat satu price je, 162. Okay, so contohlah kalau dia break 162 ni, kita tak tahu macam aku nak cut loss 2-3 bit ke nak cut loss berapa bit, faham tak? So kalau kita ada zone macam ni, range price ni, at least kita boleh banyakkan lagi kita punya ni, decision price tu, macam dekat mana kita nak cut loss, dekat mana kita nak collect harga. Contoh kalau macam as long as dia keep on jatuh tapi still dalam zone ni, kita boleh average down, faham tak? Okay, contoh kalau macam ni, dekat mana kita nak average down? Contoh macam kita buat horizontal support ni. Okay, contoh macam macam ni, dekat mana kita nak average down? Contoh kalau dia jatuh, so dia jatuh, tak ada zone, maksudnya tak ada range untuk kita collect, untuk kita average down, so kita tak tahu. So dengan adanya zone supply dengan demand ni, kita boleh tahu dekat mana kita nak average down. Faham tak Contoh lain kita ambil okay, plus Jad nak tanya. Kalau yang demand punya zone ni, walaupun trend tu dah patah, contohnya kalau kita tengok trend kan, kalau uptrend
biasa dia patah trend line, dia jatuh dekat harga yang rendah sebelum tu, still valid untuk collect ke? Valid. Dia sama ada dia akan naik sebagai technical rebound ataupun memang dia akan break. Dia akan, bila dia break zone tu, dia akan jadi swap zone. Oh, Swap zone yang ni itu dia dah tukar zone. Yang itu boleh ke kita kena tunggu volume betul-betul kering ke atau macam mana? Kalau volume kering lagi bagus lah. Maksudnya kalau volume kering, maksudnya kemungkinan ataupun kebarangkalian harga tu akan sideway dekat kita punya zone tu. Faham tak? Okay, faham. Contohlah, contoh kalau macam contoh macam zone ni zone ambil satu contoh lah Cuba tengok ni M2C. Aku nak tahu tu sama ada demand zone ke macam mana, sebab dia dah sideway dekat harga yang sama. Okay, kat sini. Tapi tu penny lah, aku cuma tengok je. Tak beli pun. 1 year. Okay, kat sini ada satu apa ni? Dia drop. Okay, dia drop. Base. Dan dia dah break. Okay, dia tak break pun, dia tak close, tak boleh. Ni counter sikat lah, susah. Kita tengok. Ni tak valid lah kan? Bukan sebab dia tak break. Kenai kita punya yang 3 candle tu. Oh, okay. Okay. Contohlah kat sini mungkin ada kat sini. Dekat awal-awal ni dia this is a continuation pattern kita tarik tapi bila kita tarik kat sini ni dah jadi terlalu kiri tau. Maksudnya dah terlalu jauh daripada harga sekarang. So dia mungkin valid tapi dia tak kuat sangat. Ada satu, cuba bagi satu counter, satu nama counter untuk kita tengok dekat mana zone dia. Dekat ni dia kena selalu cari. Hivia. Hivia. Dia tengok Hivia tak? Hivia Kita buang price zone. Okay, contoh harga sekarang dekat sini So dekat mana kita nak tadah, kita kena cari dekat mana price zone yang terdekat. Price zone tak. Dekat mana demand zone yang terdekat. So kita zoom. Ni one day. Okay, drop base, drop base tak valid. Kita cari yang mana valid lah. Ke dia sideway. Kat sini ada satu. 1, 2, 3 tak valid. Buka 1 week. Kat sini ada satu. Continuation pattern. Nampak? Kat sini ada satu. Nampak ni Dia rally. Lepas tu dia buat base. Lepas tu base ni dia dah break. Faham tak? So kalau contohlah Hivia ni jatuh area 47 sampai 45 ni. Ni kita boleh collect lah. Okay. Lepas tu kalau kita nak supportkan lagi kita dengan teknik lain, kita tengok volume. Okay, volume dah start kering. Lepas tu contoh macam tiba-tiba ada volume spike ataupun ada baby candle. Masuk scanner, first day spike. Lepas tu harga dah dekat dalam demand zone ni pula. Lagi yang menguatkan untuk kita masuk counter tu. Okay. So Hivia ni sebab kita kenapa kita pergi kat 1 week? Sebab 1 day tak nampak sangat. 1 day tak nampak dekat mana dia punya zone tu. So kita pergi dekat 1 week. Faham Counter lain ada? Teknik ni pun dia terpakai lah untuk FCPO ke apa kan, counter-counter yang boleh short. Tu lagi best lah sebab dia ada supply dengan zone. Maksudnya sampai dekat supply kita boleh short. Sampai dekat demand je kita boleh long. Ni untuk commodity boleh. Lagi best lah pakai supply dengan demand zone ni. Lepas tu market macam tu lagi volatile. Kita punya bursa Malaysia ni macam lambat sikit. 1 day kan. 1 day, 1 hour tu macam lambat sikit. Kalau macam market-market luar, forex ke apa, memang ramai yang pakai pattern ni. Okay. Tapi as long as
market tu ada candlestick, selagi mana dia pakai candlestick, selagi itulah supply dengan demand ni memang akan terpakai dekat semua market. Dia instrumen je yang berbeza. Contoh counter OpenSea lah Tengok OpenSea. Kita cari dekat mana dia punya zone. Okay. One day. Sini ada satu. Okay. Drop. Base. Drop. Base. Drop. Base rally. Drop. Okay. Sini ada satu. Nampak kita zoom sekejap. Drop base rally. Drop base. Okay, kat sini ada satu continuation pattern. Okay. Sini satu. Nampak opposite ni. So range ni pun dah range yang dalam dia punya zone. Andai katalah tiba ada satu volume spike satu hijau kan. So Sapu. kita macam at least macam ni dah ada satu candle spike first day spike. Lepas tu dalam zone demand pula. Lepas tu so at least kita dah tahu dekat mana kita punya cut loss. So kalau contohlah macam candle tu dia jatuh bawah sini, kita cut loss lah. So kita akan nampak lagi kita punya trading plan macam mana. Okay. Apa lagi? Counter apa lagi? Tommy Pak je. Tommy Pak. Aku rasa boleh pergi jauh lagi. Cuma dia biasalah. Nampak ni. Ni obvious kot continuation pattern ni. Nampak ni. Apa? Tommy Pak ke? Nampak ni. Contoh lah kalau contoh macam kita ni kan. Boleh baru. Nampak ni T0 kan. T1, T2, T3. Kalau kita dah detect dekat mana dia punya zone ni, kita dah boleh buat profit dah kat sini. That's why counter-counter yang high spike volume, kita kena masuk dalam list. Maksudnya contoh macam Tommy Pak ni kan. Tommy Pak ni tiba hari tu Tommy Pak tu paling famous. Maksudnya memang volume spike gila. Kita masukkan dalam list kita atau dalam buku kita counter-counter T3. Faham tak? Sebab saya memang sentiasa ada. Contoh macam Salcon dah naik banyak hari ni kan. So Salcon tu kita nak tengok balik dalam masa 3 hari, dalam masa 4 hari. Macam mana? Sentiasa kena buat list. Mana-mana counter yang spike banyak, naik banyak, masukkan dalam list untuk kita tengok balik dalam masa 3 hari. So Tommy Pak ni macam ni lah. Tengok esok, contoh kalau selagi nampak macam dia sideways je, bertahan je dekat zone dekat zone ni, kita boleh lah nak sapu ke apa kan, nak collect ke apa boleh. So cut loss 1 to 2 bit ataupun candle close dekat bawah zone ni. Okay, faham Itu yang Jack kata Salcon tu kena macam maintain close lebih 3.34 sebab tengok benda ni ke? Macam mana? Kalau Salcon itu kan kata dia kena close above 34 Tu tengok price zone. Dia 33. Dia above 33 dah okey lah. Sekarang ni. Tengok Sebenarnya Salcon ni dia dah dekat support. Dia dah tak cantik sangat. Tapi tu lah. Dia banyak jarum ke bawah tau. Ramai orang minat untuk tadah. Nampak ni, circle ni. Rally, base, lepas tu dia break. Jadi dia break. So dekat zone ni lah. Ni 1 hour 1 hour. Untuk short term punya. Tapi yang ni kira break ke? Sebab yang candle merah tu dia tak break pun, merah panjang. Yang mana? Yang merah panjang. Yang dia jatuh break, ni. base ke dia break? Ni. Rally, base kat sini. Okay. Faham. Ni, satu. Okay. So tanda kat situ. Dia kena break base tu kan? Dia kena break base. Tak lebih pada 3 candle. So baru candle tu valid.
Tu dekat bawah ni nampak ni adalah continuation pattern. Okay. Ni continuation pattern. Nampak ni. Tapi kalau kita untuk support, kita ambil support sekarang 32 kan. Tapi kalau jatuh 32 still dalam yang apa? Dalam Lima zone lagi tu? dalam zone lagi. Okey. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nampak apa, contoh macam support kat sini contoh lah. Okay. Contoh macam kita nampak support kat sini. That's why kita nampak kadang-kadang harga tak cecah pun apa. Tak cecah support pun dia dah rebound. Okay. Macam harga naik. Lepas tu tak sampai support pun dia dah rebound. Kadang-kadang bila dia break support. Lepas tu dia rebound. Dia akan rebound. Dia buat jarum kan. Tu maksudnya zone lah. Maksudnya zone. Zone supply lah. Zone supply, zone demand. Maksudnya kalau kita just tengok sekadar satu line je. Kita hanya akan dapat satu price je RM1. Biasa aku macam tu lah. Dua bit bawah jatuh cut. Lepas tu rebound. So bila ada zone macam ni lah yang kita akan nampak lagi. At least Sedih man. At least macam kita nampak benda tu. Sebab kita trade apa yang kita nampak macam okay, at least okay. Lagi macam selagi tak break dia punya zone tu, okay. Tapi kita tak nak zone yang terlalu besar. Okay? Faham. Sebab nanti dia punya dia besar. Kita cuba jauhkan lah. Ya, kalau letak 300-400 lot. Lepas tu 3-40 sen, tak ke 1000 ke loss itu. Betul. So kita nak elakkan zone-zone yang besar macam tu. Dia ada satu yang cantik aku nampak untuk apa? Demand zone ni. SM Cap dengan AHB sebelum dia naik. SM Cap tengok Dia macam dia punya candle dia cantik lah. Okay. Kita buka 3 months lah. 3 months. Okay, first kita start dengan ni lah 1 hour punya chart. Sebab kita short term trader kan. Okay, sini kita tak nampak apa dia jatuh, tak di break. So tak valid lah. So dekat mana yang terdekat? Kita tengok dekat mana. Ni ada satu. Situ lah. Situ. Situ. Satu nampak. Jadi. Nampak Nampak. Cun dia punya ni. Cun. Lawa. Ni kalau nak kata macam alah benda ni dah jadi. Tapi masalahnya benda ni contoh lah kita tutup yang ni. Kita tutup bahagian ni. Faham tak? Still kita boleh detect benda ni. Faham tak? Tapi kalau tengok candle akhir tu dia still dia pergi dekat demand zone, dia rebound. Apa maksudnya ni memang valid. Contoh lah kita nak tengok contoh kalau macam dia break ni kan. Bila dia break ni akan jadi swap zone. Ni sama macam ni lah, resistance become support become resistance kan. Cuma kita panggil swap zone sebab dia zone. Dia bukannya value. Okay. Contoh lah macam dia jatuh lagi kat mana Di sini kita tak nampak sangat kan. Kita tak nampak. Ni ada satu. Ni pun tak cun. Tak nampak tadi. Buka besar sikit. 4 hour. Tak ada masalah. 2 hour pun ada Kita buka 2 hour. Buka 4 hour nampak sikit. Ada satu drop base rally. Ni kita nampak kat sini. Ni continuation pattern. Kat sini pun ada satu continuation pattern. Rally. Ada satu. So benda ni senang nak faham tapi dia powerful lah. Dia powerful. Okay. Contoh kalau pecah tu tengok yang ni pula. Betul. Kita ada banyak chance untuk kita entry. Counter apa tadi? Luqman cakap? Apa? SM Cap dengan apa? Dengan apa? AHB. Cuma AHB ni aku rasa goreng je. Tapi dia cantik lah kalau tengok daily. Dia akan ada macam candle hijau, merah. Hijau, merah. Okay, kita tengok start dengan 1 hour. Tak nampak kot. Sebab sikat tengok 4 hour pula. Sikat. Banyak tak? Sumbu dia. Kita buka. 1 day Cuba yang sini. Yang sebelum dia rally tu. Drop base rally. Sekarang ni demand zone dia dekat 20 sen lah.
Betul, kat sini ada satu. Continuation. Nampak ni? Ni drop base rally. Nampak? Yang selepas tu ada. Kat sini ada satu. Tapi sebab dia agak murah, so dia punya price ni tu kecil lah Dia punya price ni. Ni semua continuation ni. Nampak ni? Pattern. Sebab apa? Sebab dia price kecil. Faham? So that's why dia ada banyak apa sideway. Dia rally base. Sebab dia price kecil. So kalau kita lukis ni banyak gila. Zone. That's why dia macam banyak resistance support. So contohlah dia jatuh kat area-area kat sini kan tanpa volume. Lepas tu kita nampak tengok dia macam bertahan dengan apa boleh lah kita collect. So at least kita tahu dekat mana kita nak cut loss. Dan lagi pun memang nampak ni kalau macam memang break zone ni memang nampak macam dia akan jatuh banyak sebab kat sini pun kita nampak Free fall. Tak ada support lah lepas tu. Kan? Free fall lah. Okay. Hari ni kita mahirkan lukis Ni lukis kita nak kadang-kadang tak lukis pun kita dah tengok lah. Kita tahu lah zone kat mana. Jankun ni macam okey kat ni. Jakun tu counter apa tu? Naik teruk sangat. Aku Macam tengok anak dia sposin. Tapi disebabkan queue dia tak menarik, aku biarkan. Okey, tak payah. Tak, bukan. Maksud dia sedar-sedar dah 20 sen anak dia. Ni pun banyak ni apa nampak ni. Rugi man. Volume kering. Dia macam tak cantik. Cantik lah. Dia tak ada trend orang cakap. Tak payah. Tapi volume cepat tiba. Counter apa dia? Yang Emulus. Sejak politik ni tak payah masuk lah. Esok gap up ni. Esok gap up lah. Petang jatuh balik. Esok kalau macam ada gap up ke apa, sell on strength lah dulu. Jual dulu. Okay. Emulus Tak pegang apa lah. Kita buka 1 hour. Drop base rally. Ni ada satu nampak. Ni pun dah dekat area zone lah ni. Boleh collect. Tapi MLS ni memang dekat area di sini nampak jelas gila. Dari 9 ni memang dia bertahan lama. MLS ni okey ni. Contoh kalau macam dekat mana kita nak cut loss. Sama ada kat sini ke apa kan. Sama ada dia break ataupun dia dah close candle. Candle maksudnya kalau 1 hour kita buat zone. Maksudnya candle tu close 1 hour lah. Faham tak? Kalau kita lukis dekat price zone dekat 4 hour. Candle close 4 hour. Tak payah tunggu 1 hour close. Baru kita nak cut loss ke apa. Kita depending pada kita punya ni. Time zone. Kita punya time frame. Okay. So MLS ni nampak area 69, 7 adalah area-area untuk collect. Zone yang terdekat lah. Okay. So kalau macam kita dah nampak dekat 1 hour pun kita dah nampak zone dia. Tak payah proceed kepada 4 hour ke apa. Tapi kalau macam kita nak hold ke apa. Kita boleh tengok time frame yang lagi besar. Judge ni patutlah dia ada right issue patut jatuh. Okay, nasib dah jual judge ni. Okay, 1 hour tak nampak. Nampak ni? Dia dah jatuh. So, tengok ke kiri. Tak nampak sangat kan? So, kita buka 4 hour. 4 hour tak nampak. Kita buka 1 day. 1 day, 1 year. 3 months pun boleh. Okay, nampak ni? Ni boleh lah ni. Ni dalam zona ni. Nampak? Nampak Cuba kau try letak demand zone tu sekali letak price zone. Dia kena. Aku nak tengok line tu. Dia ada kena, ada yang tak kena nampak. Okay. Faham? Kalau kita ambil dekat 88 ni kita 88 kita dah cut loss lah. Faham tak? Faham? Ni kita dah cut loss lah. Ni cuma macam letak MA. Kalau letak EMA lagi semua, contoh yang letak kita nak just nak combine lah. Biasa kan kita tengok dekat chart sedap lah.
Oh, ada EMA berapa tu Wijah? Apa ni? Memang 20. Supported. 20. Betul lah. Maksudnya lagi sedap nak lagi confident nak ambil lah. Betul. Mm-mm. Kita banyak lagi kita punya apa evidence kita panggil. Okay. Maksudnya kalau price zone pun 85 boleh lah cut kalau jatuh bawah tu. Betul. Okay. Dia sedap macam, that's why saya ada satu kan ada 3 monitor kan. 3 monitor. Satu monitor memang untuk kosong, cat yang kosong untuk kita tengok nak tengok zone dia je. Contoh dekat 30 minit pun okey. Kalau kita nampak zone tu kat 30 minit, kita boleh je nak lukis. Okey. Contoh macam ni drop base rally yang dekat sini. Dekat sini dekat zone ni. Kalau kita nampak boleh je kita lukis. Kat sini ada satu. Wah. Nampak dari sini lah. So untuk judge ni, area 89 ni dah jadi macam satu resistant lah. So kalau nak dia kena break zone ni. Baru dia akan boleh naik jauh. Okay. Faham kan? So lepas ni zone ni yang bestnya sebab dia senang. Maksudnya dekat phone pun kita boleh lukis. Dekat trend review ke kat LCD screener pun kita boleh lukis. So macam mudah lagi lah untuk kita tengok. Okay, counter satu lagi counter kita tengok. Counter apa nak tengok? Scope PP kan? Scope ni menarik. Lah. Tapi dia naik dia naik tak last aku trade 110. Aku kat last posting. Tapi itulah lah. Waktu dia tak ada volume. Sekarang aku tak pernah trade lah. Drop this drop. Tengok kat one day dulu. One day kita tengok one day sini. Counter macam ni aku memang tak pandai nak trade sebab dia macam dia macam tak ada support base tau. Dekat sini ada satu continuation pattern. Nampak continuation pattern? Dekat sini Nampak ada yang atas. Okay, satu. tu. And then drop this ready. Kat sini pun ada satu. Tapi dia punya ni baik. Besar base ni. Okay, kat sini ada drop. Dia pun boleh jadi base kat. Nampak? Sebenarnya tak banyak pun. 2, 3, 4, 3 bit dia tak banyak pun zone dia. Tapi sebab dia kecil macam cakap tadi lah. Bila dia price kecil, so dia punya ni akan banyak. Kat sini ada satu, nampak? Dia akan rapat. Dia punya zone. Contoh kita gabung dengan EMA ke apa yang tengok. Ni EMA 6, EMA 20. So kalau dia jatuh dekat zone kat EMA 20 lah, dah memang lagi supported lah untuk kita collect. Sedap lah. Okay. Boleh faham kot topik malam ni. Boleh. Tak payah sangat lah, boleh faham. Cuma kena aku rasa kalau nak lagi menarik yang demand zone tu letak EMA ke seperti buy price zone ke, yakin sikit lah. Tak seng Kita buang ni sebab kita nak bagi serabut dulu. Kita kena pasti dulu demand kat mana semua, baru kita tambah. Okay, first kali tengok ni satu ada. Nampak? Dia kalau dah biasa kita tengok dah dia boleh nampak. Sini ada satu. Okay. Ini nampak macam besar kan, tapi kita boleh, contoh macam kalau kita nak ambil risiko, dekat sini pun kita dah boleh try dah. Maksudnya contohlah in case dia sekejap. Kering ni. Okay, contoh apa buat.
Okay, contohlah dia tiba harga rebound kat sini kan. So kat sini pun kita dah boleh try collect. Dengan apa? Dengan kita gabung dengan market depth semua. Sebab ni daily kan. Ni daily. Faham tak? So bila ni daily, dia punya pergerakan tu nak tengok candle satu-satu candle terlambat tutup. So kita tengok makin kecil. And then kita tengok juga market depth. Nampak ada harga buang ke tak. Kita gabung semualah yang kita punya yang kita dah belajar. Collection pattern semua tu untuk kita support. Untuk support kita punya decision untuk kita masuk. Betul macam kita tengok yang lagi kecil kan, 1 hour, nampak tak? Oh cantik ni tengok 1 hour. Nampak? Nak kecilkan lagi, kita kecilkan dari sini, nampak ni? Satu. Delete lah dulu. Nampak tak? Sini ada satu, nampak? Nampak? Tak ada nampak, tak ada macam besar sangat kan. So contoh macam tax sen ni kan. Contohlah kalau jatuh area 8 sen, 82 sen kan. Jatuh, jangan kita beli terus. Support lah dengan apa yang kita belajar lah. Maksudnya tengok market depth, di support ke tak kan. Lepas tu ada jualan banyak ke tak. Tengok volume distribution gabung semua. Baru kita decide untuk masuk. Faham tak? Sebab kadang sekali lalu kita tengok, counter ni macam dah patah habis support ni kan. Dah patah support kat sini. Dah patah ni. Tapi bila kita tahu zone ni, kita boleh predict market tu. Okay, counter ni lepas pada zone ni mungkin dia akan naik. Kalau macam contoh macam kita nak sebagai contoh macam nak tengok case study. Okay, kita screenshot benda ni. Screenshot. Okay. Lepas tu kita tengok apa yang akan jadi. Baru kita belajar. Baru kita boleh nampak proof. Okay, base ni, teknik ni betul. Teknik ni maksudnya strong. Sebab supply dengan demand ni memang sentiasa ada dalam market. Okay, cuma kita nak tahu dekat mana supply dengan demand tu diterjemahkan dekat chart macam mana kita nak baca. Ni based on candle ni lah. Okay. So untuk Texeng ni, contohlah dia jatuh dekat area 8280 ni, tengok volume pun cantik, ada candle kan. Boleh lah try masuk. RG Berhad. Okay. Tengok next kan. Next. Texeng. Okay. Kita buang price zone. 1 hour. Okay, 1 hour. Okay, kita lukis yang mana kita nampak. Sini ada satu. Nampak ni cun ni. Dia naik, jatuh kan, naik. Uish. Drop base drop. Ni lah dia. Okay, kat sini area sini. Ataupun kat sini pun boleh kira. Kat sini pun ada. Kalau kita nak tengok kat sini pun ada satu. Nampak? So sekarang ni dia tengah close dalam area ni lah, area zone. So dia close area zone. Contoh macam kita tak khawatir, kita boleh buka dekat 4 hour. Okay, 4 hour baru nampak sikit. Kat sini pun boleh dikira sebenarnya. Okay, kat sini pun boleh kira zone. Nampak ni? Okay, sini satu zone. Sini macam tak nampak sangat. Kita boleh tukar kat sini. Drop base rally. Drop base drop. Tak cun sangat lah Faham lebih kurang macam tu lah. At least kita tahu, at least kita boleh decide kita punya trading plan. So masukkan indikator 20. Nampak ni? So kadang-kadang dia akan break ni, MA20 ni. Bila dia break, waktu dia naik balik kan. So macam kita nak tahu kenapa dia boleh break. Faham tak? Sebab tu tak ada teknik yang betul, tak ada teknik yang tepat. Ni tiba-tiba dia break M6, lepas tu tiba-tiba dia buat jarum. Lepas tu kita pun tengok, punya ada zone demand. So benda macam ni dia akan tambah lagi kita punya support untuk kita buat decision. Faham tu juga untuk malam ni banyakkan lukis lah, banyakkan apa panggil,
lukis chart, lukis pattern ni, cari dekat mana zone. Baru kita boleh faham lah. Ada beberapa soalan sebelum kita ni? Priva. Tengok Priva ni. Priva ni. One day, 1 year. Okay, Priva ni penny so susah sikit nak nampak. Tapi kita boleh anggap kat sini satu lah Satu kat sini. Price zone. Okay. Sini satu. Lepas tu kat sini pun ada satu. Drop base. Rally. Nampak tak? Dia jatuh naik Boleh nampak So area apa? Dia ada zone dekat area 99 dengan area 1 ni. Lepas tu ada zone yang kecil kat 113, 112, 11 dengan 12 ni lah. Cuma macam ni lah, counter pair ni macam biasa lah. Dia punya price zone tu akan jadi lagi kecil lah. Susah untuk kita decide. Okay. Faham semua? Close semua. Ada soalan lain sebelum kita tutup? Sorry. Okay, kalau tak ada setakat tu je lah dulu malam ni. Nanti saya dah rekod semua. Semua yang revision tu bila kita dah habis revision nanti saya akan post lah. Saya nak habiskan revision dulu baru saya akan post semua video-video yang kita dah buat So, nanti saya akan hantar ni lah private link dekat channel group. Okay. Apa soalan ada lagi? Okay. Okay, itu sajalah untuk malam ni Kalau ni lah banyakkan post. Okay, sekarang ni saya nak tengok banyakkan post apa ni, pattern drop ni, pattern base dekat kita punya group Banyakkan pattern. Tengok pattern. Okay. Itu sajalah untuk malam ni. Kalau ada persoalan boleh tanya dekat group. Okey, kita tutup kita punya majlis malam ni dengan tasbih kepada suratul Nas. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, beres. Jumpa Selasa pula.